Okey, Assalamualaikum, selamat tengah hari dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita pada video analisis yang kedua. Yang tadi baru sekejap tadi sebab Euro JPY dan sekarang ni AUD USD. Okey. Sebenarnya saya agak kesian jugalah dengan student ni. Sebab apa, dah berapa lama lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lebih kurang 10 hari dia dah bermain dalam kawasan ni. Dan nampak kalau tak silap saya ini mungkin last week punya ke hari Khamis ke apa ke, saya tak pastilah. Tapi tuan-tuan boleh nampak floating ni floating ni dia naik ke atas and then dia buat macam ni dan dia expect untuk naik. Okay, sebab dekat sini ada RBS, sebab tu dia buat floating tu menurun ke bawah. Okay, baik. So jelas sekali dekat sini yang mana dia tak update dia punya floating lah. Okay. Sebab saya dah cakap bila mana berlakunya pembatalan daripada segi harga, daripada segi marking, so kita kena update floating. Mungkin sebab dia pun dah menyampah kot dengan pair ni, mungkin lah. Okay. So ni daily RBS ke atas ni. Okay. Saya buat kecil macam tu. Okay. Dan kita tengok dekat H4. Nampak tak? Dekat sini, bila mana dia dah close, okay, bila mana dia dah close, yang ni saya rasa mungkin hari Jumaat lah ni. Dia dah close ke bawah. Kemudiannya kalau dia nak naik ke atas pun dia akan sangkut dekat sini, sini dan juga sini. Okay. Yang nombor 4 dan nombor 5 ni saya tak pasti. Okay. Nombor 4 dengan nombor 5 ni saya tak pasti. Maksud saya tak pasti tu, saya tak pasti sama ada, okay, dia buat untuk H4. Okay. So yang nombor 5 ni saya tak pasti kenapa dia buat nombor 5, kenapa dia tak buat nombor 4 je. Saya tak pasti juga benda tu. Sebab dia bukannya 1 naik, 2 turun, 3 naik, tak. 3 ni memberikan gambaran bahawa ini adalah jangkaan kita untuk andaian kita untuk pergerakan ni berlaku. Okay. Ini andaian yang pertama, andaian yang kedua, andaian yang ketiga. Dan 3 ni saya tak faham lah kenapa tiba-tiba kat sini. Delete lah. Jangan duk biar macam ni. Tahulah nak marah. Dia duk main kat situ lama sangat. Macam tu lah trading. Macam mana pun saya ucapkan tahniah lah kepada student ni sebab dia punya performance dia remarkable lah. Berbeza dengan sebab dia sangat-sangat baru dalam forex. Dan bila mana dia boleh amalkan, dia boleh praktikkan marking floating yang macam ni, yang ibarat macam orang dah 3-4 tahun dalam forex. So itu sebenarnya satu benda yang hebat lah. Kesungguhan dia tu kita boleh nampak lah. Marah ni kawan ni, marah ni, mesti dia marah ni. Untuk main kat sini dah 10 hari dah. So yang ni batal lah. Yang ni batal and then ni H4 punya ni. Saya tak start check dengan weekly lagi tu. Kalau saya check dengan weekly tak tahulah saya nampak apa pula. Okay. So ni daily dengan H4. Okay. Ni ada daily punya RBS kat sini ni. Okay. Nampak serabut sikit kan? Tak apa. Kita tengok weekly pula macam mana. Weekly assumption dia ialah dia akan turun sampai sini, seterusnya dia akan buat kenaikan. Untuk candle weekly, candle masih lagi gagal untuk close dalam keadaan bullish. Satu benda yang saya sendiri pun terlupa sebenarnya. Okay. So closing telah pun berlaku untuk bulan 7. Padam yang tu. Gitu. Okay. Maknanya sekarang ni floating 2, ni floating berapa ni? Okay, ni floating 1. So floating 1 kena padam, floating 3 kena padam. Floating 2 tadi. Floating 2 kena padam. Okay. Tinggal lagi floating 3 sahaja. So
student ni dia nak kena check balik lah sebab monthly dia tak update. Saya pun terlepas pandang juga. Yalah awal-awal bulan kan. Okey. Jadi sekarang ni saya pun tak pasti kenapa marking lari ni. So plotting ni nak kena buat lain lah sebab nak kena update balik. Yang ni jangkaan dia akan turun kat sini. Okey. Kemudian ni pula jangkaan bahawa daripada sini dia akan memberi kenaikan sehingga kepada sini. Okey, settle. Okey. So weekly kita biarkan dulu. Okey, kita tengok daily. Okey, so daily ni nampak macam tak perlu pakai weekly plotting lagi. Okay. So saya just tukarkan dia punya visualization dia. Alhamdulillah. Sorry tuan-tuan, saya dalam keadaan tak berapa nak ni sangat, tak berapa nak orang kata apa, selesa sangat. Badan pun tak berapa nak sedap. So, bila mana kita buat analisis, kita semak dan sebagainya, dia akan mempengaruhi lah. Kadang-kadang tak nampak, kadang-kadang apa nama, yalah dia tak comfort, tak tahu nak cakap macam mana. Okay. So ini zone untuk kita sell kat situ. Ini zone untuk kita buy kat bawah ni. Ini zone dia. Bila mana dia berjaya untuk keluar daripada zone yang saya buat ni, then barulah kita boleh katakan bahawa dia telah pun kita boleh buat plotting lah. Maksud saya kita boleh buat plotting lah. Kesian kat student ni, berapa lama dah ni dia tunggu AUD. Sampai nak give up dah pun. Okay. H4. Okay. So H4. Okay, dia dah batalkan yang ni. Dan atas-atas ni. Okay. Atas-atas ni. Okay. Oh, okay. Silap patutnya tarik sampai sini. Gitu je lah. Selagi dia tak keluar daripada atas dengan bawah ni, selagi itulah dia akan main dekat situ. Gasaklah kau. Fokuslah kat sini. Dan kena ingat dalam range sideway yang macam ni, tolong pastikan jangan trade menggunakan SBR dan RBS. Trade pada support dan resistance. Trade pada bahagian atas zone tersebut dan juga pada bahagian bawah zone tersebut. Okey. Itu dia. Baik. Saya rasa cukup setakat ni dululah untuk AUD, USD. Kepada mereka yang berminat untuk mendapatkan template, boleh contact. Saya akan bagi. Ataupun boleh join group, nanti saya akan bagi. Sajalah, tolong dia update marking kesian kat dia. Okay, baik. Jadi selesai untuk AUD USD, insya-Allah kita akan berjumpa pada video yang seterusnya. Saya tak pasti lagi currency apa. Okay, nanti kita tengok. Okay, baik. Sekian sahaja untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum dan salam sejahtera.